Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Majlis Penutupan Advanced Command and Staff Course ke-28 di United Kingdom. Usaha mengekalkan kelestarian di seluruh industri penting bagi mencapai kedayatahanan ekonomi jangka panjang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri majlis penutup Advanced Command and Staff Course ke-28 bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin di United Kingdom yang akan diadakan pada 18 Julai 2025 di Akademi Pertahanan United Kingdom, Shrivenham, Swindon, United Kingdom. Advanced Command and Staff Course ke-28 merujuk kepada jurusan tertentu kursus Advanced Command and Staff yang ditawarkan oleh Akademi Pertahanan United Kingdom yang merupakan program pendidikan tentera profesional yang direka khas untuk melengkapkan pegawai kanan bagi menjawat jawatan penting dan kanan. Kursus ini biasanya dihadiri oleh pegawai daripada pelbagai cabang Angkatan Tentera British serta pegawai tentera antarabangsa. Sebelum ini, Duli Yang Teramat Mulia telah berjaya tamat latihan kursus Single Engine Rotary Wing Siri 191 pada tahun 2018. Kursus All Arms Commando pada tahun 2021 dan kursus Asas Terjun Payung 1317 pada tahun 2022. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis doa kesyukuran, sembahyang sunat hajat dan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis diadakan petang tadi di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Bhinndatul Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Omar Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis dikendalikan oleh Pejabat Wawasan Brunei dengan kerjasama Institut Perkhidmatan Awam antara pengisian majlis, bacaan surah Yasin dan bacaan doa kesyukuran dan diakhiri sembahyang fardu asar. Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas-pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Pentas-pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 terus disemarakan semalam dengan pelbagai persembahan. Pentas perayaan di Bandara Seri Begawan diserikan dengan persembahan Malam Gemilang Hari Keputeraan. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan nyanyian kugiran lagu kenangan silam memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Yang Berhormat Haji Awan Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakan dengan persembahan malam rangkaian kenangan. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Belait dimeriahkan dengan persembahan daripada masyarakat Tionghoa, hadir Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai daerah Belait. Tinggal 10 tahun sahaja lagi, negara Brunei Darussalam dijangka berjaya mencapai 3 matlamat utama Wawasan Brunei 2035. Rakyat dan penduduk di negara ini mempunyai peranan masing-masing ke arah sama-sama merealisasikan wawasan tersebut. Peranan kita adalah untuk terus menimba ilmu, meningkatkan kemahiran dan juga menyumbang secara aktif kepada pembangunan negara. Kita ini juga harus mengamalkan gaya hidup sihat, memelihara nilai-nilai murni dalam kemasyarakatan serta menyokong inisiatif yang memperkukuhkan lagi ekonomi negara. Sebagai wakil golongan belia dan juga seorang pegawai perintis bangunan belia, ada juga saya ni melihatlah macam mana usaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga kementerian lain sama juga sektor swasta, institusi pendidikan dan semuanya lah sama-sama berganding bahu untuk memastikan belia ni bandar-bandar bersedia, berkemahiran, berdaya saing dan juga supaya dorang sebagai pemacu pembangunan negara. Sebagai seorang pendidik, saya berperanan untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah ataupun di dalam bilik darjah. Tujuannya untuk melahirkan para pelajar yang berkualiti. InsyaAllah pelajar-pelajar ini akan dapat menyumbang balik ke pembangunan ekonomi negara kita ni Brunei Darussalam dan seterusnya menjayakan lagi Wawasan 2035. Perintah Kanun Tanah Pindaan 2025 menetapkan tempoh maksima pajakan bergantung kepada kemajuan yang dibina atas tanah berkenaan. Perinciannya seketika nanti, kembali selepas ini. Merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengurusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan data stream digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan yang Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79 tahun Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Selamat Hari Keputeraan ke-79 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia Baginda Sultan. Sehat walafiat, kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Kebijaksanaan Baginda Sultan menjadikan negara Brunei Darussalam sentiasa maju dan berkembang dengan menitik beratkan kebajikan rakyat dan penduduknya. Baginda Mesra Rakyat merafak sembah. GHK Group of Companies. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Setiap lapisan rakyat dan penduduk menyembahkan ucapan setinggi tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 tahun
Majlis Bersama Rakyat disambut penuh kegembiraan dan mendoakan bagi kesihatan dan dilanjutkan usia baginda kekal karal memerintah negara. Merapat sembah daripada Wahho Department Store dan Wahho Agriculture Farm. Di bawah naungan baginda, Brunei Darussalam terus melangkah maju dengan kesejahteraan, kestabilan ekonomi dan kemakmuran untuk semua. Selamat Hari Keputeraan yang ke-79 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli Badan Penasihat Syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Menjunjung kasih atas kepimpinan yang transformatif bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patik. Sembah takzim daripada pihak pengurusan, pegawai dan kaki tangan syarikat minyak Brunei Shell. Di bawah Perintah Kanun Tanah Pindaan 2025, garis panduan menetapkan tempoh maksimum pajakan bergantung kepada kemajuan yang akan dibina atas tanah berkenaan. Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan menjelaskan bagi kemajuan untuk maksud perumahan dan komersial pembangunan bersepadu, tempoh pajakan maksimum adalah sehingga 60 tahun. Perintah tersebut akan berkuat kuasa pada 1 Ogos 2025. Dayang Aldila binti Haji Omad Saleh mengongsikan perkara itu dalam wawancara Rampai Pagi TV. Kalau bagi kemajuan bagi rumah kedai dan industri adalah sehingga maksima 30 tahun. Dan walau bagaimanapun permohonan pajakan ini adalah masih tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa. Jika tempoh pajakan tanah ini mansuh, tanah berkenaan akan kembali kepada pemilik asal, iaitu pemberi pajak pada mulanya, melainkan si penerima pajak atau memohon untuk menyambung tempoh pajakan, yang mana kebenaran muktamadnya adalah tertakluk kepada pihak berkuasa. Usaha mengekalkan kelestarian di seluruh industri penting bagi mencapai kedaya tahanan ekonomi jangka panjang. Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskannya semasa Forum Kemampanan Ekonomi 2025 yang diadakan pagi tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Dianjurkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN, ASEAN BAC Brunei dan Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC Brunei dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Jabatan Kemajuan Pelancongan. Forum berkenaan juga merupakan sebahagian daripada program ekonomi Brunei. Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi juga berkata, visi negara Brunei Darussalam untuk ekonomi hijau mengimbangi kemakmuran dan kesihatan planet. Lebih 100 pembuat dasar, pemimpin perniagaan, pakar kelestarian dan rakan serantau menghadiri forum bertajuk Brunei secara semula jadi, laluan ke pertumbuhan lestari. Antara kertas kerja yang dibentangkan, kelestarian dan matlamat pembangunan mampan SDG, keutamaan negara melalui kerjasama awam swasta. Pembentangan juga meneroka strategi kebangsaan untuk menyelaraskan kelestarian dengan keutamaan ekonomi. Masyarakat boleh mewujudkan komuniti bebas stigma yang berakar umbi dalam belas kasihan dan berdaya tahan. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa forum Tiada Lagi Senyap Pemerkasaan Kesejahteraan Emosi Lelaki, anjuran Q Hart dengan kerjasama An-Nafi Co. Forum bersempena Bulan Kesihatan Mental Lelaki antara lain bertujuan untuk mengetengahkan pentingnya lelaki menjaga kesihatan emosi dan mental mereka serta memberi penekanan bahawa menunjukkan emosi bukan tanda kelemahan, malah satu bentuk keberanian. Forum diadakan petang tadi di Auditorium Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. And the thing about that is kadang-kadang there is
Bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79, jualan pop-up TMJE dilancarkan petang tadi di BIBD Connex di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Jualan tersebut menampilkan penyarutan perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan PMKS serta pelajar UNISA. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, penolong Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Penglibatan peniaga berkenaan diharap dapat menggalakkan perkembangan kemahiran praktikal dan minda keusahawanan dalam kalangan belia. Jualan diadakan hari ini hingga 20 Julai dan 25 hingga 27 Julai mulai pukul 4 petang hingga 9 malam. Bagi memenuhi permintaan negara terhadap jalur lebar antarabangsa yang semakin meningkat, didorong oleh pengembangan global perkhidmatan digital dan teknologi kecerdasan buatan AI generatif, Unified National Networks UNN mengumumkan penandatanganan perjanjian pembinaan sistem kabel dasar laut baru iaitu Asia United Gateway East AUG East. Penandatanganan dibuat dengan rakan kongsi konsortium global termasuk Singtel, Perkhidmatan Web Amazon, Microsoft, Arteria Rangkaian, Chunghua Telecom, Dreamline, Globe Telecom dan Telekom Malaysia. AUG East dijangka meregang sejauh 8,900 km merentasi wilayah utama dari Singapura ke Jepun. Bagi memastikan kejayaan pelaksanaan projek tersebut, konsortium AUG East melantik NEC Corporation sebagai kontraktor untuk memasang sistem kabel itu dan ia dijangka siap pada penghujung tahun 2029. Dengan mengukuhkan tulang belakang digital negara melalui pelbagai infrastruktur dasar laut, sistem kabel AUG itu melindungi kesaling hubungan masa hadapan dan mengukuhkan peranan strategik negara dalam pembangunan digital serantau. Kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin kini sedang dijalankan sehingga 14 Ogos 2025. Jabatan Kerja Raya memaklumkan jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had laju yang ditetapkan. Kempen kejohanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun diteruskan semalam dengan saingan antara Kasuka FC menentang FC Fosfor. Kasuka FC mempamerkan aksi cemerlang selepas membenam FC Fosfor dengan jaringan 19-1. Gol pertama Kasuka FC hadir seawal minit kelima dan satu-satunya gol Saguhati FC Fosfor dijaringkan pada minit ke-68. Kemenangan ini meletakkan Kasuka FC di landasan kukuh dalam saingan Liga. Perlawanan berlangsung di Padang dan Balapan Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Kejohanan bola keranjang Piala UC 1000, pasukan Wan Sing meraih kemenangan tipis lepas menewaskan Iziwe 75-68 dalam perlawanan kejohanan bola keranjang yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat. Wan Sing mendahului perlawanan dengan keputusan 16-12. Momentum terus berpihak kepada Wan Sing pada suku kedua dan ketiga dengan catatan 19-24 dan 27-14. Sebelum Iziwe bangkit pada suku terakhir namun gagal mengejar jurang mata. Kemenangan ini mengekalkan rekod cemerlang Wan Sing dalam kejohanan sekaligus meningkatkan keyakinan mereka menjelang aksi seterusnya.